وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين له الملك كله وله الحمد كله وله الشكر كله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد أولاد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah dihimpunkan kita pada malam ini untuk menjadi hamba-hambanya yang sentiasa condong dan cenderung dalam nikmat yang cukup banyak yang diberikan. Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat ketaatan. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Jami' Sungai Abung Muar Johor, kalau tuan-tuan tak biasa, tuan-tuan mesti terperanjat. Sama ada forum ataupun kuliah. Tengah-tengah forum tu ada orang akan tegur. Kadang-kadang dia minta RM1. Kadang-kadang dia minta RM2. Ustaz, RM1 Ustaz. Tengah forum ni dengan Ustaz Yusri, dengan Iwan Dandut. Bila dia minta RM1, Ustaz Yusri tanya saya, siapa tu Ustaz? Ahli syurga. Dia gila tuan-tuan. Akal tidak berfungsi. Orang ni kalau dia datang, dia buat masalah, tak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mukallaf. Maknanya orang macam tu pun yang kita anggap gila datang ke masjid, ke surau dengan forum dan kuliah. Orang sihat berapa ramai tak pergi kuliah? Lebih teruk daripada orang gila tuan-tuan. Sebab tu orang gila kalau dia azan pukul 10 pagi, satu kampung datang nak pukul dia. Gila ke? 10 pagi azan. Belum masuk waktu zuhur lagi. Orang gila kata, waktu zuhur Bilal azan, kamu tak datang ramai macam ni pun. Siapa yang lebih gila? Kamulah gila. Nak ceritanya nikmat yang Allah berikan, iaitu kualiti yang kita harapkan. InsyaAllah saya nak sentuh pada malam ini sedikit saja sepotong hadis, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama insyaAllah. InsyaAllah isyak kita berhenti tuan-tuan. Saya pun ada program lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra qal anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan. Daripada Abu Hurairah, hadis yang cukup pendek ini martabatnya martabat hadis sahih yang
paling tinggi muttafaqun alaihi. Saya ulang balik, muttafaqun alaihi. Dia berbeza dengan rawahu syaikhani. Muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rawahu syaikhan ataupun syaikhani diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Cuma bezanya bila muttafaqun alaihi diittifaqkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan jalan yang sama hadis itu diperolehi, maka dia lebih kuat daripada rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua tok guru dalam hadis, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi dengan jalan yang berbeza. Mana lebih kuat? Kalau dua orang yang berpakat dengan dua orang yang berselisih pada jalan yang berbeza. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kuat. Muttafaqun alaihi ini hadis yang sangat kuat. Hadis yang pendek ini datang seorang laki-laki daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki berjumpa Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Wahai Rasulullah, wahai Rasul Allah, bilakah sedekah itu pahalanya paling besar? Kalau ada kat session 8 orang macam ni hebat. Dia mari surau Ar-Rahmah ni, dia tanya pengerusi, kan? Sampai satu tahap, kalau datanglah bil elektrik, berebut nak bayar sampai koyak-koyak bil. Ni hebat. Dia dah sampai peringkat gaban dah ni. Kan? Kalau inilah ada, memang hebatlah. Kan? Kalau inilah yang ada. Sebab peningkatan kualiti itu berlaku. Sebab hadis ini menceritakan kepada kita tentang bila kita boleh melakukan satu perkara ibadah yang namanya duit ataupun harta, yang mana pahalanya besar. Dan sahabat jumpa Nabi, dia tanya kat Nabi. Nabi beri 4 syarat bila mana sedekah itu pahalanya besar. Yang pertama, Nabi kata anta saddaqa wa anta sahihun. Yang pertama, besarnya pahala bila bersedekah ketika sihat. Sahihun, ketika sakit pahala tak besar. Sebab ketika sakit nafsu kita dah lemah. Nafsu bila dia lemah, dia punya permintaan dia tak banyak. Sebab itu nafsu ini bila dia sakit, dia tak kuat dah badan, maka dia lemah, dia dalam keadaan yang tidak kuat, dia punya pertembungan dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat nafsu. Sebab tu bila kita demam sikit saja, kita dah tak nak apa-apa dah. Jam buang, cincin besar-besar tu macam batu gurka tu, 5 semua dia buang. Letak, jam dia buang, semua dia buang. Permintaan dia satu je kat isteri dia, buatkan nabang, bubur nasi dengan kicap tamin. Dia takkan minta lebih ketika itu dia sudah lemah. Sebab itu kita sambut Ramadan nanti, itu salah satu kaedah melemahkan nafsu. Sebab itu Nabi sebut, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian orang muda, syabab, Nabi kata syabab. Nabi tak kata ya ma'asyara syuyukh, wahai syekh, wahai syuyukh. Nabi kata syabab, orang muda. Nabi tak kata orang tua. Orang tua ni je lain. Sikit-sikit tongkat ali, sikit-sikit kopi janda, sikit-sikit kopi jantan. Tapi orang muda ni dia mudah terangsang dengan persekitaran kerana umur muda, tenaga muda yang cukup mudah melakukan maksiat. Kalau orang muda yang memang terdedah kepada maksiat, mudah melakukan maksiat,
tiba-tiba duduk dalam ketaatan, maka saya sebutkan dulu, memang inilah satu kehebatan bagi orang muda yang mana hatinya sentiasa berpaut melekat kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata, siapa mampu kahwin, kahwinlah. Siapa yang tak boleh, fa'alaihi bis-shaum, maka ke atasnya berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sebab berpuasa dapat menundukkan pemandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dengan sebab kita kurangkan makanan bagi nafsu. Sebab itu nafsu ini lagi ditekan lagi kuat, lagi ditekan lagi kuat, lagi ditekan lagi kuat. Sebab Allah rendam, Allah bakar, Allah celup, dia tetap mengatakan engkau, engkau, aku, sehinggalah Allah beri dia tindakan disiplin, tak diberi makan, dia jadi lemah. Sebab dengan puasa. Tengok tuan-tuan, orang hisap rokok, tang puasa dia boleh tahan. Dia tinggal rokok, tapi bila dia buka puasa, dia qada balik 4 kotak. And orang buka dengan tamar, dia buka dengan downhill. Dekat bibir, Allahu Akbar, sedutan maut, tak keluar dah asap, sedar-sedar mati syahid. Syahid Marlboro nama dia. Nak ceritanya, hebatnya nafsu. Dekat kotak rokok tu gambar paru-paru terbakar, paru-paru berlubang, hangus. Nampak? Lagi nampak, lagi dia nak beli. Lagi nampak, lagi nak beli. Dia nak cuba, betul ke paru-paru ni boleh terbakar? Dia test. Akhirnya kena kanser sungguh. Nak cerita itulah sifat dia. Lalu dikurangkan makannya ketika mana dalam keadaan yang lemah. Sebab itu bila sebut sahih, pertama syarat ketika mana sedekah itu besar pahalanya ketika kita sihat. Sebab permintaan nafsu itu dia tidak pernah merasa puas. Wa min nafsin la tashba, Nabi minta. Kita lemahkan dia dengan kurangkan makan dia, kita puasa. Yang kedua dengan caranya kita banyakkan dia kerja. Bila mari Ramadan banyak kerja kan. Bila mari Ramadan dekat masjid ataupun surau-surau pejabat, ramai berkumpul tidur. Betul tak? Ramai surau tidur. Tidur. Sebab apa tidur? Sebab tak boleh makan. Kalau tak puasa, dekat kafe isap rokok. Bila puasa, atas surau. Bila dah mari je nak kuliah, ustaz, lari terabur. Duduk bawah meja pula. Muka toya je bila puasa. Kan? Sebab apa? Puasa. Engkau ni macam puasa lah. Muka dia punyalah sedih. Bila puasa rasa lemah, longlai, tak bermaya. Sepatutnya tuan-tuan, orang yang beriman, bila dia berpuasa, orang sebut, engkau ni macam tak puasa je. Macam tu puasa dia. Puasa orang beriman macam tak puasa. Faham tak faham? Tak faham. Saya pun tak faham ni. Dia punya muka dia, dia punya penampilan dia macam tak puasa. Sebab gembiranya menerima perintah Tuhan, tak makan kerana Allah, tak minum kerana Allah, tak bersetubuh kerana Allah, tak cakap benda yang lara kerana Allah, hati sentiasa ingat Allah, dia mari dengan pakej. Kerja dia semakin banyak bila Ramadan. Yang ketiga, kita minta jauh daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, sebab dia cukup segar ketika kita sehat. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang kedua syahihun. Syahih ni bukan bakhil tuan-tuan. Syahih ni abang long pada bakhil. Bakhil tu bakhil dah. Syahih ni abang kepada abang, kepada abang, kepada abang long, ayahanda bakhil. Kalau kita tangkai jering, ni bukan tangkai lagi, semua pokok daun dah jering dah. And syahih. And antara perangai yang syahih ini ialah Abu Sufyan. Kalau kita buka kitab Riyadhus Salihin dalam babul ghibah, dalam bab merumpat yang harus, antaranya mengumpat kepada qadi untuk menyelesaikan masalah. Orang yang berautoriti yang boleh menyelesaikan masalah. Isteri dia hendon jumpa Nabi. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni laki-laki yang syahih. Syahih, dia sebut syahih. Orang Arab ni tuan-tuan, setiap kalimat itu ada dia punya kadar dia. Bahasa Arab ni cukup luas. Unta, dia ada unta. Singa saja ada 200 nama.
singa. Hujan dia ada nama-nama hujan. Awan ada nama awan. Awan yang datang bawa angin saja, awan yang datang bawa hujan lebat, awan yang datang bawa hujan rintik-rintik. Hebat bahasa Arab. Bila sebut syahi, syahi ni bakhil sungguh. Hendon jumpa kepada Nabi beritahu Abu Sufyan bakhil, syahi. Dia tak beri daripada aku apa yang layak ditanggungnya kepada anak-anak. Dan Nabi sebut, khuzi ma yakfiki wa waladaki min mal. Nabi kata, ambillah daripada harta Abu Sufyan yang wajib ke atas kamu dan anak-anak. Curi menjadi harus. Jangan pula ibu-ibu kat belakang dia dengar saya kata, dia balik dia curi kat kredit suami dia, pergi sogor. Yang itu aku tak bertanggungjawab, sebab dah ada dah yang wajib. Bila dalam keadaan dia itu sangatlah bakhil, dia sangat bakhil. Ketika dia bakhil itulah pahalanya cukup besar ketika mana dia bersedekah. Sebab dia dalam bentuk latihan. Sebab itu kalau kita rujuk dalam ayat antaranya surah At-Taubah ayat 111, 111. Cantik ayat ni. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ayat 111 surah At-Taubah. Surah yang menceritakan tajuk bertaubat, taubat daripada tak mengikuti peperangan, berdosa, dan Nabi tak jawab salam. 3 orang sahabat, Nabi suruh sahabat lain boikot, pulaukan mereka. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Ar-Rabi'. 3 orang ini diboikot. 3 orang ini bukan frontliner. 3 orang ni bukan jawatan dia besar dalam ketenteraan. Dia constable saja. Dia orang bawah, private saja. Dia orang bawah, tetapi tindakan dia ialah dipulaukan, diputuskan hubungan segala-galanya. Apabila Nabi balik dari peperangan Tabuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, semua jumpa Nabi lepas Nabi solat. Nabi ampunkan sebab yang jumpa Nabi munafik belaka. 3 orang ni Nabi tak jawab salam, Nabi berpaling. Dia beri salam lagi, Nabi paling ke kanan. Dia beri salam ke kiri, Nabi paling ke kanan. Nabi paling ke kiri. Sampai 40 hari dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan arahan setelah 40 hari tak boleh bersama dengan isteri. Tak boleh bersama dengan isteri. Sehingga Hilal bin Umayyah, isteri berjumpa Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu bahawa Hilal dah tua dah. Dia bukan nak bersama dengan aku pun. Izinkan aku duduk bersamanya, nak menguruskan makan pakainya. Lalu bolehlah aku duduk bersamanya. Maka kepada Hilal dibenarkan oleh Nabi. Dan utusan Nabi ditanya oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bertanya, wahai sahabat, wahai fulan, adakah Rasulullah suruh aku ceraikan isteriku untuk dimaafkan? Kalau disuruh ceraikan, sekarang juga aku ceraikan. Kata wakil daripada Rasulullah, tidak. Cukuplah dengan engkau berpisah, antar dia balik ke rumah mak ayahnya. Ini arahan Rasulullah, tindakan disiplin atas kamu tak pergi menyertai peperangan Tabuk. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam ayat yang saya baca tadi, dia menceritakan tentang kualiti. Sesungguhnya Allah, bila sebut ishtara, innallaha ashtara, maknanya Allah dalam fi'il madhi, Allah telah membeli. Fi'il madhi dalam bahasa Arab, dia menunjukkan masa yang telah lalu. Yang kedua, dia menunjukkan pengukuhan, perkara dah berlaku. Sebab tu kalau nikah saja, nikah orang Arab nikah, dia guna fi'il madhi.
qabiltu, aku terima. Kadang-kadang disebut na'am, cukup. Orang Melayu berbelit-belit, aku nikahkan akan dikau dengan Minah binti Dolah yang berwalikan ke atas daku di bawah pokok ketapang itu, berbelit-belit sehingga kan terpening-pening pengantin. Lalah pengantin kata, aku nikahkan Pak Imam. Pak Imam kata, aku terima nikahnya. Pak Imam dapat. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, dia membentuk pengukuhan. Lepas itu mari pula sebelum lafzul jalalah Allah, perkataan alif lam lam ha, kita panggil kalimah Allah, kita panggil lafzul jalalah, lafaz yang penuh kebesaran. Lepas tu kalau kita letak di awalnya inna, dia baris, lepas dia mesti baris ke atas. Al-kitabu, kita letak innal kitabah, dia tak mungkin jadi innal kitabu, innal kitabi. Dia akan menendang ke atas. Innal kitabah. Inna ini huruf pengukuhan. Mari pula lafaz jalalah, sungguh kukuh. Mari pula yang ketiga, fa'il madhi, lagi kukuh. Di atas kukuh, pengukuhan dikukuhkan oleh Allah. Berapa banyak kukuh dah? Ayat ni berapa banyak pengukuhan? Kalau kita faham bahasa Arab, kita baca dia, timbul kegerunan, ketakutan, keisahan, kemuliaan. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Yang beli siapa? Allah. Allah yang telah membeli di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, yang beli ni siapa? JKK ke? Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli, bukan semua orang beriman, tetapi minal mu'minina. Tengok perkataan minal, saya sentuh kat sini. Sentuh sikit. Minal mu'minin ini, dia mari min. Maknanya sebahagian. Sama juga dengan surah, nama dia kalau kita pergi kepada satu ayat lain, nama dia surah, juga menerangkan tentang min. Antaranya tuan-tuan surah Al-Ahzab ayat 23. Bila Allah sebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah sebut dengan perkataan minal mu'minina, bukan semua beriman. Minal mu'minina li tab'id, sebahagian daripada orang yang beriman itu, kata Allah, minal mu'minina rijalun, laki-laki. Bahasa Arab rijal, rajul, jamak dia rijal. Pada ayat ini tidak merujuk pada laki-laki, tapi merujuk kepada tokoh kelakian. Tu dia. Tokoh kelakian dekat sini maksud dia dipanggil orang-orang yang memiliki jiwa kepahlawanan, yang dipanggil batal. Tak semestinya laki-laki. Contoh, Hansa ni dia hidup dua zaman. Zaman jahiliah, zaman Islam. Di zaman jahiliah, Hansa ni dia suka bersyair, tuan-tuan. Syair. Orang Arab ni suka bersyair. Sikit-sikit syair, sikit-sikit syair, sikit-sikit syair. Dan mari Al-Quran bersesuaian dengan zaman ini untuk mengimbangi apa yang mereka ada. Dan bila digantung dekat hujung kelambu Kaabah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat saja digantung di sana. As-sab'ah al-mu'allaqah as-sab'ah, 7 syair teragung digantung kat kelambu Kaabah. Dekat celah-celah tu, di atas papan yang buruk, ditulis 3 ayat daripada surah yang saya baca, Al-Kautsar. Para pujangga bila dia tengok kat hujung tu, dia kata haza laisa min kalami bashar, ini bukan kata-kata manusia. Kausar ini kami tak pernah dengar Kausar. Apa itu Kausar? Kausar yang jauhnya tak dapat dipikirkan oleh manusia di semenanjung tanah Arab. Kausar berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Quran tuan-tuan, dia ni mencerita bukan hari ini je. Bukan semalam. Dia cerita akan datang. Dia berbeza dengan surat khabar. Surat khabar dia akan cerita bila? Semalam. Ada surat khabar cerita besok. Besok, seorang postman di Seksyen 8 Shah Alam menggigit seekor anjing.
Ada pernah dengar? Tak ada kan? Semalam. Tetapi Quran ni dia boleh cerita masa akan datang dengan lebih jauh. Subhanallah. Pakar-pakar pujangga dia melihat ini bukan kata-kata manusia. Kan? Hansa ni tuan-tuan, di zaman jahiliah bila abang dia pergi perang cedera. Dia punya ronsing macam dunia nak kiamat, dia bersyair. Di zaman Islam, di zaman Umar Al-Khattab, Hansa 3 orang anak dia pergi mengikuti peperangan Qadisiyah bersama tentera Islam. Ketika itu anak dia ketiga-tiga mati syahid serentak. Hansa depan rumah dia sapu sampah. Mari rombongan daripada khalifah nak beritahu anak dia mati syahid. Tiba-tiba terdengar Hansa bercakap seorang diri, anak aku ni entah-entah cedera. Rombongan tu menjadi serba salah. Nak cakap anak dia mati semua. Tak cakap arahan dari khalifah. Nak cakap Hansa rasa anak dia mati. Tak ada. Cedera saja. Redah juga. Bila sebut pada Hansa, ya salam. Wahai Hansa, anak kamu semua kami beritahu mati dalam peperangan Qadisiyah. 3 orang serentak. Hansa dengan penuh keimanan dia jawab apa? Alhamdulillahillazi syarafani bimautihim. Maha suci Allah yang telah memuliakan aku dengan kematian ketiga-tiga orang anak aku mati syahid. Kalau aku ada anak lagi, akan aku laburkan dalam perjuangan Islam ini. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah batal. Inilah rijal. Inilah rujulah. Inilah orang-orang perempuan, walaupun dia perempuan, apabila masuk dalam hatinya, iaitu semangat, cinta dan kasih kepada Allah, keyakinan dia mengalahkan laki-laki. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ini yang kita bentuk dalam kefahaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Dr. Jamnul Mulkan, ketika dia pergi ke Gaza, tuan-tuan, dia cerita kat saya, dia kata, subhanallah, pukul 12 tu bom jatuh. Orang Melayu dah merepak lari, orang Melayu. Merepak orang Melayu memang lari sokmo. Kan? Belum apa-apa lagi, ajak pergi dataran Merdeka. Bukan ajak dataran Merdeka, ajak pergi surau, jom surau kuliah. Kejap ustaz, istikharah dulu. Istikharah nak pergi kuliah. Patut tak mati syahid. Kan? Bukan nak ajak pergi usrah ke, pergi berjuang ke apa, pergi Palestin ke. Istikharah terus. Ini kelebihan istikharah sokmo. Istikharah ke situ maknanya tak betul lah tu. Tak letak hukum pada tempatnya. Apabila pukul 12 tengah hari jatuh bom, orang Melayu larilah. Kata Dr. Jamnul, biasalah. Aku pun lari juga. Kata dia. Nak ceritanya subhanallah. Ada seorang nenek. Dia jual sayur. Besar macam ni meja dia. Jual sayur. Dia tak lari tuan-tuan. Habis kapal terbang pergi, bom pun dah habis semua. Dia jumpa nenek. Wahai ibu, kenapa ibu tak lari? Dia kata apa? Aku ada 10 orang anak. Semua dah mati syahid. Aku punya suami dah mati syahid. Tiap-tiap malam Nabi datang dalam mimpi aku, menghiburkan aku. Aku tak sabar untuk mati syahid. Bagaimana aku boleh lari apabila bom turun? Tuan-tuan, kita dengar menggigil cerita ni. Inilah jiwa-jiwa batal, jiwa-jiwa rujulah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah sebut di kalangan orang-orang yang beriman, bukan semua, di kalangan sebahagian ada tokoh-tokoh pahlawan yang mana membenarkan janji dia kepada Allah dan gugur sebagai syahid, dan ada yang masih menanti-nanti. Tuan-tuan, ayat ini dibacakan oleh Nabi di atas medan peperangan Uhud apabila melihat sekujur tubuh yang telah kaku. Itulah tubuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dia datang dengan package. Dia handsome, kacak, dia kaya, dia bangsawan, dia ada agama. Tak ada yang kita lihat kurang dalam susuk tubuhnya. Ketika di zaman Mekah, kalau dia lalu dekat Mekah, tuan-tuan, bau wangi yang dia pakai minyak wangi, orang faham itu minyak wangi Mus'ab bin Umair. Orang lain tak mampu pakai. Dibuat khusus untuk Mus'ab. Tuan-tuan, kita pakai minyak atar malaikat subuh je lah.
Dia pakai Gianni Versace tuan-tuan. Kalau dia lalu tuan-tuan, ada tukang angkat jubah dia. Ada tukang angkat jubah dia. Kayanya dia, hebatnya dia punya martabat dia, makam dalam masyarakat. Ada tukang angkat jubah kat belakang. Dia tak beli jubah dia material dekat Nagoya tuan-tuan. Ini mahalnya. Kalau dia lalu, perempuan-perempuan Mekah, Bosnia Mekah jadi gila tuan-tuan. Abang Mus'ab, abang nguraklah kahwin, abang nguraklah kahwin, abang ngurak. Gila tuan-tuan, gila. Tiba-tiba dia peluk Islam. Dan dia berhijrah ketika umur 18 tahun. Dan bila dia mati syahid dalam peperangan Uhud, 3 hijrah. 3 campur 8, 21 tahun mati syahid. Dalam peperangan Uhud, dia mati syahid. Pernah Rasulullah duduk dalam masjid, sedang duduk-duduk macam ni, masuk Mus'ab. Nabi terus menangis. Bila melihat badan dia, baju dia bertampal-tampal dengan kain. Baju yang dipakai, Nabi menitiskan air mata. Nabi lalu bertanya pada sahabat, bagaimana kamu besok? Kalau kamu pagi-pagi, kamu keluar, kamu balik dengan baju yang lain. Dan kamu makan, habis satu hidangan, dibawa lagi satu hidangan. Dan kamu tutup rumah-rumah kamu dengan kelambu-kelambu Kaabah. Seolah-olah kamu tutup dengan kelambu Kaabah. Hebatnya kamu punya perhiasan ketika itu. Kata sahabat, kami ketika itu, kami fokus pada ibadah saja. Tak fikir pada pekerjaan. Nabi kata, antumul yaum khair minkum yaumaidin. Kamu hari ini lebih baik daripada kamu kaya besok. Kamu susah, kamu dekat dengan Allah. Kamu kaya, kamu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi baca ayat tu tadi. Di mana? Di peperangan Badar. Bila tengok Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Nabi sebut minal mu'minina rijalun. Di kalangan orang-orang yang beriman, Nabi kata, terdapat tokoh-tokoh, manusia-manusia yang membenarkan janji dia dalam perjuangan Islam dan mati syahid. Gugur kamu Mus'ab, kamu dahulunya hebat di Mekah, kamu belum nampak lagi kemenangan, belum nampak lagi kemenangan Islam seperti mana sahabat-sahabat kamu yang lain pada hari ini. Disebut dalam kitab sirah tuan-tuan, apabila ditutup kepala Mus'ab, ternampak kakinya. Apabila ditutup kakinya, terbukalah kepalanya. Dan Nabi kata, pada hari ini engkau gugur wahai Mus'ab. Tidak ada kain yang dapat kami tutup tubuh kamu yang mulia. Nabi pesan pada sahabat, tutuplah mukanya, ambillah ranting-ranting kayu, tutuplah kaki Mus'ab yang mulia itu. Tuan-tuan, inilah kualiti yang kita sebut, kualiti yang disebutkan oleh Allah, iaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang yang beriman ini diri dia. Yang kedua, harta dia. Harta yang itu yang disebut benda yang kita sayang, sebab yang menjanjikan kefakiran. Yang ketiga, apabila engkau rasa takhshal faqra, ketika engkau rasa fakir kalau bersedekah. Bila sedekah engkau rasa takut fakir, kata Nabi, ketika itulah pahalanya juga besar. Sebab apa? Itu yang kita sayang, bi amwalikum. Itu yang kita cinta, itu namanya dunia yang disebut-sebutkan. Bahawa itulah yang kita pulun selama ini. Sebab itu dalam hati kita kisah kasih kepada Allah, kita ambil dunia, di sana ada zuhud, di sana ada tawadha', di sana ada qanaah, di sana ada kesabaran, di sana ada perkara-perkara yang mengikat diri kita agar kita menjadi hamba yang seimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takhshal faqra, kamu takut fakir. Inna syaitana ya'idakumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran dan mengajar kita, menyuruh kita melakukan perkara yang fahsya. Nak ceritanya bahawa inilah yang kita nak bentuk dalam Ramadan. Sebab itu bila mari Ramadan, dia mari dengan package. Sebab itu Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa, qama, mendirikan puasa dengan keimanan satu, yang kedua dengan ihtisaban, bersungguh-sungguh, dan dia mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang lebih mahal dari keampunan? Ada tak
satu benda yang lebih mahal. Kita minta ampun tak hari, kita istighfar tiap hari. Persoalannya, dah turun tak ayat bahawa kita punya dosa diampunkan Tuhan? Ada tak? Tak ada kan? Begitu juga dalam Ramadan. Begitu juga dalam keampunan. Begitu juga diri orang yang bertakwa. Bila sebut bertakwa, dikaitkan dengan puasa, la'allakum tattaqun. Bila sebut keampunan, dia berkait dengan muttaqin, bertakwa. Bila sebut Al-Quran, hudalil muttaqin, bertakwa, dia saling ikat mengikat. Sebagai contoh, bila mari Ramadan, Allah marikan awalnya rahmat. Allah buka segala pintu-pintunya. Yang puasa tak puasa, yang tak puasa berniaga lebih untung daripada yang puasa, tuan-tuan. Tak sembahyang, bazar Ramadan dia, kuih dia lebih laku lagi. Cocok badak dia bukan ada badak pun. Laku, tuan-tuan. Alah, ini tuan-tuan, batu bata yang ni bekas tisu ni, tuan-tuan ambil, sapukan mayonis, letak roti, jual, laku, tuan-tuan. Apa ni? Yang ni batu bata kondominium. Kuih kondominium, laku, tuan-tuan. Sebab ketika itu nafsu dia tengah buas. Sebab itu, tuan-tuan, biasa benda ni. Saumul awam, kata Imam Al-Ghazali dalam rahsia puasa Ihya Ulumuddin. Saumul awam, puasa orang awam. Paling ramai bazar Ramadan, yang itulah rambutnya merah. Seluarnya pendek, kakinya panjang. Nak cerita dia pun puasa. Beli juadah banyak, nak cerita aku puasa. Tapi tengok, seluarnya pendek, kakinya panjang. Seluarnya pendek, bulu kaki panjang. Bajunya ketat, dadanya bidang. Rambut berterbangan, bak puntianak, gua musang. Itu paling banyak puasa. Puasa yang tak memberi apa-apa, yang tidak ada kualiti, kata Rasulullah, wa kam min sha'imin lasa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa ramai yang berpuasa yang tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Yang keempat, kata Nabi, wa ta'mulul ghina, kamu bercita-cita nak kaya lagi ketika itu, besar pahalanya. Sebab apa besar? Sebab ketika itu kamu nak kaya lagi, sebab kamu nak dunia lagi. Dan tuan-tuan, kalau kita dapat 1 juta malam ni, kita akan kecewa, tuan-tuan. Sebab nafsu ketika itu nak 5 juta. Kita dapat 5 juta, kita kecewa balik. Nafsu nak 10 juta. Kenapa? Sifat dia tidak pernah merasa cukup. Dan apabila disebut dekat ujung, kata Rasulullah, janganlah sampai wala tumhil hatta balagatil hulqum qulta li fulani kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan. Janganlah sampai nyawa kamu di sini. Sebab tu orang, tuan-tuan, bila dia nak meninggal, air pun tak boleh masuk, dia meleleh keluar. Bukan bagi straw boleh minum tu. Bagi straw boleh minum, straw lama lagi mati tu. Dia bukan kita sudukan, kita titiskan air tu dah tak boleh telan, dia tertolak. Macam kita puasa, air liur ni tak boleh telan. Kalau itu sampai tahap dia pintu rezeki sudah tertutup. Bila pintu rezeki sudah tertutup, pintu taubat dia tertutup. Tak semua orang dia meninggal dia boleh mengucap. Ada orang dia tak boleh mengucap. Ada orang dia nak meninggal, dia tahu nak meninggal. Ini rezeki masing-masing. Sebab man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa kasih nak jumpa Allah, Allah kasih nak jumpa dia. Barang siapa benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Begitulah Nabi sebut. Bangun Siti Aisyah, dia kata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kami semua cinta nak jumpa Allah. Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, bukan maksud hadis begitu. Maksud hadis ialah sekiranya orang itu baik, datang malaikat dengan muka yang baik, ditunjukkan tempat nak pergi itu indah, semakin rindu, tak sabar nak jumpa kekasih, serindu-rindunya tak sabar nak mati cepat. Subhanallah. Tuan-tuan, orang masuk, Nabi masuk ziarah neraka, Nabi nak cepat keluar. Nabi masuk dalam syurga, Nabi ghalid dengan syurga, Nabi tak nak keluar, tuan-tuan, seolah-olah begitu. Tiba-tiba Nabi kata, ada satu jenis umat aku, dia masuk syurga. Ma ahadun min ummati yadkhulunal jannah. Tidak ada di kalangan umat aku, tak ada daripada kalangan umat aku yang masuk syurga, dah masuk syurga je nak keluar balik. Illa syahid,
melainkan orang yang mati syahid. Dia minta apa? Keluar balik dekat dalam daripada syurga masuk dunia. Dia minta apa? Yatamanna ayyuqtala asyara marat. Dia minta mati syahid lagi 10 kali. Tuan-tuan, minta mati syahid lagi 10 kali. Dah masuk syurga tu. Dah masuk syurga. Minta keluar balik. Nak mati 10 kali lagi. Apabila melihat min karamati syahadah. Apabila melihat karamah mati syahid. Dia tak sabar nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya sebutkan benda ni tuan-tuan. Ada orang mati hebat. Ada orang mati payah. Bergantung kepada amalan masing-masing. Bila dia tunjukkan tempat nak pergi dia payah, dia pun rasa payah, rasa benci. Tengok malaikat saja dah tak boleh nak mengucap. Orang kalau nak meninggal tak semua boleh mengucap tuan-tuan. Sebab tu bila orang sedang nazak, kita ajar dia mengucap. Kalau dia tak boleh asyhadu alla ilaha illallah, ajar dia la ilaha illallah. Kalau tak boleh sebut Allah pun jadi Allah. Bila mulut dah sebut Allah, jangan kacau dia, biarkan. Dia penat tuan-tuan, dia sedang bertarung. Ini dah sebut Allah, kita ajar Allah, penat dia. Maksudnya kita ajar dia, kita monitor mulut dia. Dah sebut Allah, janganlah kita sebut lagi. Dia dah sebut akhir kalam dia Allah. Nampak dia ralik sebut lain, mak, sebut lagi Allah, dia ingat Allah. Tuan-tuan, ketika nak meninggal, datang syaitan menyerupai mak ayah yang telah lama meninggal. Tu yang dia panggil mak, ayah. Dia lupa orang ajar kiri kanan dia kalimah la ilaha illallah. Dia lupa. Tuan-tuan, tak semua orang boleh mengucap. Kawan saya, budak Losong, budak Terengganu. Orang hebat, suka bangun malam, hafal Quran. Subhanallah, hebat dia. Dia duduk Karachi, saya duduk Islamabad. Saya periksa, saya ada kelas, dia cuti. Sistem tak sama. Dia dah naik bas, nak balik Karachi, naik bas, turun balik. Kenapa? Nak solat kejap. Dia solat 2 rakaat. Lepas tu dia kata, aku tak boleh balik. Aku nak mati kat sini. Subhanallah. Tuan-tuan, orang nak mati, sebut nak mati. Saya pun mana tahu. Malam tu pelik dia. Sebab tu kita tak boleh tahu bila kita nak mati. Dan tanda-tanda dia akan terkeluar. Orang biasa buat benda tu, tiba-tiba tak biasa buat. Atuk saya, dia suka tengok dunia jam 10. Kalau TV buruk tu, tepat pukul 10, siapa kacau, cucu ke, siapa anak ke, memang kena baling luar rumah. Bila dia nak meninggal malam tu, pukul 10 tepat, saya tengok dia tak turun. Pergi kat bilik dia dah baring dah. Dia pergi dah. Sebab itu orang bila biasa buat, tiba-tiba dia tak buat, pelik. Ataupun dia dah biasa buat, dia tak buat, pelik. Lepas dia mati, baru kita recall balik. Oh, buang tabiat. Jadi dia ni tuan-tuan, pukul 3 pagi, dia bangun, dia kata aku nak mati. Mana kita tahu kau nak mati tuan-tuan? Bila dia kata nak mati, saya pun pening. Baru nak tidur, besok nak exam. Kita pula mati 3 pagi, pening kepala. Sebab petang tu, dia masak bubur kacang untuk lebih kurang 40 orang. Kami 4 orang je. Saya tak rasa apa lagi. Dia kata kita malam ni kenduri tahlil, kenduri arwah. Bila dia meninggal, baru saya teringat yang bubur kacang dia. Subhanallah. Tuan-tuan, pukul 3 pagi dia bangunkan kami. Dia kata saya nak mati. Anak nak mati saya. Jadi saya rasa pening kepala. Jadi sahabat ni dia senior sikit, orang Parit, Perak. Dia kata layankan. Kalau benar dia nak mati, tak rugi kita mencuba. Tengok orang bila berilmu cakap lain kan. Beza dengan aku yang tak berilmu. Kan dia berilmu, cakap dia kan lain. Kalau kita cuba, tak rugi. Nampak? 3 pagi dia berfikir dengan rasional. Orang berilmu. Lepas tu dia kata, okeylah. Hang pun apa Quran. Hang bacalah. Dia baca Quran tuan-tuan. Mengucap dia. Lepas tu dia baring tak bangun sampai hari ni. Hebatnya dia. Orang Losong. Kampung Losong. Dan hebat dia, jenazah dia masuk dalam hospital. Sebab saya dah bawa keluar nak ke bumi kan, nak proses dah. Kedutaan tak benar sebab kena ikut formality lah. Bila telefon keluarga dia tak mampu nak ambil mayat dia. Sebab keranda saja RM15,000 tuan-tuan untuk mayat.
Lepas tu kita keluarkan, bila saya keluarkan daripada peti sejuk tuan-tuan, lembutnya macam dia tidur saja. Bila mandikan, bila kalih badan dia, pusing tangan dia, macam orang tidur je. Ya salam. Lembutnya jasadnya. Walaupun ketika itu musim panas, lalat banyak. Orang hidup penuh dengan lalat. Kalau makan penuh dengan lalat. Tiba-tiba jenazah mati, tak ada seekor lalat yang dekat dengan dia. Subhanallah. Hebatnya mati yang begini. Sebab apa tuan-tuan? Ia merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sebut antaranya perkara yang sangat kita rugi apabila kita nak meninggal, ialah apabila kita tidak berinfak. Maka apa yang disebutkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatikum ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam surah apa tu? Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Bila Allah kata infakkan sebahagian daripada harta kamu sebelum datang kepada seorang daripada kamu kematian. Sampai di sini dah. Ketika itu dia kata berkata kepada Allah, lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau lewatkan aku barang sesaat, aku nak infak ya Allah. Aku nak infak. Jadi keadaan ini benarlah sebagaimana tazkirah Ibnu Qayyim. Apabila seorang sahabat nak meninggal dipangku oleh isterinya, dia menyebut perkataan yang tak dipahami oleh isterinya. Tuan-tuan, tak semua orang nak meninggal isteri nak pangku tuan-tuan. Orang nak meninggal, dia telefon ustaz, dia tak telefon engineer ada. Engineer ada. Tak ada tuan-tuan. Ustaz, dia cari ustaz. Jadi kita ni kalau hidup janganlah datang surau 2 kali je, nikah lepas tu mati. Memang tak guna betul. Memang tak guna. Ini biasalah. Biasa. Nikah cari masjid. Nikah nak dekat tempat Pak Imam ni sejadah. Betul. Saya tak benarkan kat masjid saya orang nikah dalam masjid. Sebab apa? Dalam masjid nak nikah, yang masuk tak tutup auratnya, yang haidnya macam-macam dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Lepas tu lepas nikah nak cium-cium pula tu. Cium kat rumah sudahlah. Tapi nak ceritanya itulah keadaan kita. Tapi bila kita sampai rumah pukul 11 malam, itulah dia keadaan. Rumahnya besar, tak ada orang baca Al-Quran. Isteri duduk jauh tuan-tuan. Saya panggil dia, puan, sayang suami tak? Sayang ustaz, sayang kat sini lah. Kat sana buat apa? Anak tadi, mari ajar ayah mengucap. Sudah ustaz, bila? Setengah jam tadi. Saya kata, kurang hajar kamu. Dia bela kamu 30 tahun. Setengah jam kamu pertikaikan. Malang tuan-tuan kalau kita dapat anak cak ayam. Anak cak ayam. Dia rasa burden, rasa berat bila ayah bersama ayah. Ada orang anak dia bukan ustaz, tak mengajar agama, anak teknikal. Bila meninggal ayah, yang laki-laki pangku ayah dia tu. Mandi jenazah tu ayah, tak pakai takung mayat tu. Anak laki-laki pangku semua dengan peha. Yang mandi-mandi, yang sabun-sabun, yang pangku-pangku. Subhanallah. Rezeki dapat anak macam ni tuan-tuan. Rezeki. Anak-anak macam ni yang kami lahirkan dari sekolah kami. Dan semalam seorang lagi 13 tahun ayah meninggal. Kita cakap sikit, imam tak adalah, ustaz lah, ustaz tak ada. Terus je, ayah saya ustaz, ayah saya. Terus depan. Subhanallah. Ini produk-produk yang kami dah lahirkan. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun boleh diri depan jadi imam bila ayah mak meninggal. Subhanallah. Kita dah lahirkan orang-orang macam ni. Sebab itu rasa sedih. Sebab bila meninggal jauh. Apa nak jadi tuan-tuan? Tetapi berbezanya isteri sahabat tu tadi. Ketika dia pangku suami dia sebut 3 perkataan. Pertama, alangkah baik kalau semua. Yang kedua, alangkah baik kalau baru. Yang ketiga, alangkah baik kalau jauh. Habis selesai dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami aku sebut 3 perkataan yang aku tak faham ketika nak meninggal. Nabi kata, ketika suami kamu hidup dulu,
dia orang miskin. Datang orang miskin lain minta sedekah. Dia ada sekeping roti tuan-tuan, itulah harta dia. Dia belah dua. Dia bagi orang miskin. Ketika dia nak meninggal, Allah tunjukkan ganjaran roti itu. Dia tersebut kat mulut dia, alangkah baiknya ya Allah kalau dahulu aku bagi semua roti, nescaya balasan lebih hebat daripada ini. Terkeluar daripada mulut dia ketika dia nak meninggal dunia. Sebab itu tuan-tuan, orang kalau nak meninggal, kalau dia sebut benda yang baik, ambil. Sebab dia nampak di hadapan dia apa yang kita tak nampak. Ustaz Bakacik, dia meninggal pagi, malam kat Shah Alam lagi dengan pemuda tuan-tuan. Dia sebut seolah-olah malam tu rindu nak berjumpa dengan Tuhan dia. Sifat dan fitrah roh itu sangat rindu nak berjumpa Tuhan dia. Memang betul yang disebut tu. Sebutan dia tu dia dah nampak depan dia. Itulah gambaran-gambaran orang yang hebat, orang-orang yang baik mati. Ambillah dia. Kalau kita nampak orang tu teruk, waliyazubillah, kita jangan cerita dia punya keaiban. Tapi kita tengok apa yang dia lakukan itu, kalau boleh jangan tiru. Dan dia sebut, alangkah baiknya kalau aku beri semua roti tersebut, nescaya lebih besar ganjaran aku. Dan ulama sebut, dia nampak keadaan syurga yang dia nak pergi. Yang kedua, ketika musim sejuk, dia pakai 2 helai baju. Ada orang susah tak ada baju, kesejukan. Dia buka baju dia, dia beri yang lama, dia pakai yang baru. Dia nampak balasan Allah nak beri dia ketika nak meninggal. Lalu dia tersebut, alangkah baiknya ya Allah kalau aku beri dulu yang baru, nescaya balasan aku lebih hebat daripada apa yang aku nampak hari ini. Yang ketiga tuan-tuan, dia tersebut alangkah baik kalau jauh. Satu hari ada orang buta nak pergi ke masjid, dia pimpin tangan orang buta pergi ke masjid. Hebatnya rumah Allah. Allah tunjukkan balasan dia. Mulut dia tersebut tuan-tuan, alangkah baiknya dulu kalau aku pimpin orang buta tu jauh pergi ke masjid, nescaya balasan pahala aku lebih besar daripada apa yang aku dapat hari ini. Inilah perkataan-perkataan yang ada, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam kita menilai diri kita, kualiti apa yang kita nak berikan dalam ibadah kita, baik apa namanya sembahyang, baik namanya sedekah, baik namanya puasa, dalam peningkatan hidup kita pada hari ini, keyakinan yang kita bentuk dalam hati dengan tindakan kita pada hari ini, adakah selari dengan apa yang kita yakini? Dalam kita nak menyambut Ramadan ini tuan-tuan, bukan nak cerita benda-benda biasa dah. Kita pada tahap peningkatan kita, pada tahap kita ni menjadi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, orang-orang yang berada di barisan hadapan dalam apa aspek kehidupan kita. Surau ni, kan? Jangan jadi orang yang tengok menu je. Malam ni menu apa? Ikan kembung tak datang aku, kembung, mati sakit perut. Minggu depan aku datang, ada kambing panggang. Jadilah orang yang tengok jadual sebelah sini. 30 hari, masih kosong 5 hari ni. Aku yang penuhkan. Tuan-tuan, kalau tak mampu sehari, pakat dengan kawan, kau separuh, aku separuh. Tunggu tahun depan kita kumpul sikit-sikit duit, aku nak ambil 2 hari. Tahun akan datang aku nak ambil 3 hari. Jadilah orang yang sentiasa ke depan dalam apa yang disebut tentang harta, apa yang disebut tentang agama Allah Subhanahu wa taala ke hadapan. Baru ada kualiti, baru ada nombor 133 127 118, tanda gaji yang dimiliki oleh 3 orang ustaz. 133 ialah 133 juta setahun gaji Al-Fadhil Al-Ustaz Lionel Messi. Yang kedua tuan-tuan, 127 tangga gaji bagi Al-Fadhil Al-Ustaz David Beckham. Yang ketiga, tangga gaji bagi Al-Fadhil Al-Ustaz siapa? 118 juta setahun Cristiano Ronaldo. Sebab mereka ini ada kualiti, maka dibeli dengan nilai benda dunia. Bagaimana orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, daripada kelab Manchester United, Ustaz Cristiano Ronaldo, yuran perpindahan 2009 ke Real Madrid 409 juta ringgit. Tuan-tuan, and David Beckham, dia beli cincin isteri dia, pergi shopping. Saya saja shopping ni,
Isteri dia minat apa? Isteri dia minat cincin. Tuan-tuan, 35 juta. Lebih mahal daripada datin tu beli. Kan? 35 juta tuan-tuan. Dia tak tanya isteri dia swipe saja. Dia tak tahu dalam akaun ada berapa duit. Subhanallah. Hebatnya David Beckham. Tuan-tuan, sebab sepakan dia tepat dan laju. Tuan-tuan tahu amalan dia. Bila tanya David Beckham, apa hebat David Beckham? David Beckham kata, latihan dia sehari, dia menyepak bola 1000 kali sepakan. Tuan-tuan, berapa ribu rakaat kita sembahyang? Berapa ribu ringgit kita infakkan di surau, di rumah anak yatim, institusi Islam, untuk Allah beli nilai amalan kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli, Allah bayar dengan syurga. Luasnya, luas mana? Luas langit dan bumi. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Disuruh, disedia untuk orang bertakwa, sama dengan puasa. Luasnya syurga yang Allah beri, luas langit dan bumi. Baru duduk 8 direction dah. Selangor dah hebat dah. Rumah siapa yang besar kat sini macam Selangor angkat tangan? Tak ada kan? Tak ada. Yang paling kaya ialah rumah Panda, 26 juta. Panda lebih kaya daripada kita. Kita rumah tu lah sekatkan katak je lah. Tapi Panda 26 juta, aircon. Hebatnya Panda. Lebih hebat yang simpan Panda dalam situ, lagi pandai. Cerdiknya dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat, perjumpaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tak kasar bahasa dan sebagainya. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau ada siapa-siapalah masih lagi nak menyumbang untuk sekolah pembinaan Blok C Sayyidina Uthman, dan ada flyers kat belakang tu. Ada yang SMS, Ustaz, saya dah bank in RM1. RM1 pun tak apa. Dia rasa rendah diri, dia segan. Saya terima kasih walaupun RM1. Saya nakkan keikhlasan. Tok Guru saya pesan, Tuan Guru Haji Asbullah Saleh, ada seorang ahli parlimen. Ahli parlimen situlah. Dia kata boleh, dia akan bagi duit, tapi dengan syarat buat program. Panggil semua orang politik, sebut ini satu lagi projek Barisan Nasional. Kata Tok Guru, tak payahlah. Kita bukan nak mencari siap cepat, kita nak cari keberkatan. Kalau cepat tak berkat, tak bermakna. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran kami, sahabat kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, ulama-ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadi anak cucu zuriat kami, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang beriman dan bertakwa. Anak-anak ya Allah yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak-anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan Engkau akan azab kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, janganlah Engkau pandang kami ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.